Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya terus mengajak para pendengar Radio IKIM untuk kita tingkatkan, kerana kita sedang dikurniakan Allah berbagai-bagai nikmat. Antara nikmat yang saya boleh sebut ialah nikmat kesihatan. Maka suatu perkara yang penting untuk kita menjaga kesihatan diri kita, anak kita, keluarga kita dan sebagainya. Kerana kesihatan ni satu nikmat yang mana kita disuruh bayangkan kalau nikmat ini diangkat. Macam nikmat melihat. Kalau ditarik penglihatan, bagaimana rasanya nikmat mendengar. Jadi begitu nikmat kesihatan kalau diberikan kita sakit. Jadi sebab itu syukur pada nikmat ini suatu yang mesti dilakukan. Tapi pada hari ini kita akan perkatakan tentang solat jamak. Kerana berkaitan dengan nikmat tadi juga, iaitu solat jamak. Kita boleh melakukan jamak semasa kita berada dalam 3 keadaan. Pertama, jamak yang dipanggil jamak safar, jamak dalam perjalanan yang biasa kita dengar. Yang kedua ialah jamak hujan. Jamak hujan ni pun ada satu jamak yang kita akan sebut. Dan yang ketiga ialah jamak sakit. Apabila kita berada di tahap yang mana kita tak dapat melakukan solat dengan sempurna, maka kita boleh jamakkan dia. Itu pun dengan syarat-syarat yang kita akan sebut. Cuma hari ini saya nak pergi pada jamak yang pertama, iaitu jamak solat ketika kita dalam perjalanan. Alhamdulillah, hari ini walaupun perjalanan kita tidak perlu seperti mana orang dahulu. Kalau kita dengar orang tua-tua pergi ke Mekah 15 hari dalam kapal, 15 hari dalam perjalanan balik. Tapi Alhamdulillah kebelakangan ni kita tengok nikmat kita 7 jam, 8 jam kita dah sampai dah. Jadi begitu juga kalau dalam pergerakan dalam negara. Kita daripada Kuala Lumpur nak pergi ke Alor-Setar, tak sampai pun 1 jam dah sampai. Jadi apakah masih boleh jamak? Sebenarnya jamak masih dibolehkan, kerana walaupun kemudahan-kemudahan yang ada, kita dapat singkat masa, tetapi di sana kita telah tinggalkan keluarga, kita telah berhadapan dengan berbagai-bagai musyakkah, susah payah. Maka kita boleh melakukan jamak dengan syarat-syarat yang kita akan cuba sebut di sini. Mudah-mudahan dengan menepati syarat, maka kita buatlah jamak. Mana lebih baik? Kalau ada orang tanya, mana lebih baik untuk kita jamak atau tidak? Kita kata afdalnya tidak jamak. Tetapi dalam 4 keadaan kita jamak. Pertama sekali, kalau kita sedang berada dalam melakukan ibadat haji atau umrah. Di sana agak kesulitan dia banyak, jadi kita jamaklah. Kerana ada mazhab lain mengatakan jamak hanya ada dalam ibadat nusuk, ibadat haji. Yang kedua, bagi mereka yang meragui tentang dalil sah jamak ini. Yang ketiga, bagi mereka yang menganggap tak perlu, dia rasa tak suka jamak. Dan yang keempat, seorang yang mana kalau dia orang yang diikuti dalam masyarakat, kalau dia jamak, orang akan tahu, oh ini solat, rupanya kita boleh jamak, maka eloklah kita jamak. Cuma dalam keadaan kalau kita solat, kita ada 2 pilihan. Kalau buat jamak, kita bersendirian. Kalau kita buat tak jamak, kita boleh jemaah. Maka afdal berjemaah daripada kita buat bersendirian. Sebagai contoh sekarang ini, kalau kita ikut jalan, macam saya nak ke utara, nak berhenti ke masjid-masjid sekarang ni, Alhamdulillah masjid-masjid ada zuhurnya, ada asarnya. Jadi kita boleh ikut dengan satu jalan keadaan yang mudah, tanpa kita tergesa-gesa. Kita boleh buat tamam ataupun kita buat tidak jamak. Itu lebih baik. Itu dia pengenalan awal tentang tajuk kita pada pagi ini, iaitu tentang solat jamak. Yang mana kita faham solat jamak itu menghimpunkan 2 solat, Ustaz, ya? Ya, saya. Dan antara solat yang boleh dihimpunkan, Ustaz, yang boleh dijamak. Kita nak jamak ni ialah dia antara 2 waktu untuk satu jamak. Contohnya maghrib dengan isyak. Maghrib dengan isyak ni dikira satu waktu. Maghrib dengan isyak dikira satu waktu. Sebab itu kalau kes perempuan yang datang uzur, bila sampai dia kering waktu maghrib, dia kena solat maghrib. Kalau haid dia kering waktu isyak, dia kena solat isyak dan maghrib.
Begitu juga kalau satu perempuan datang haid, kering dia pada waktu zuhur, dia kena solat zuhur. Kalau kering waktu asar, dia kena asar dan juga zuhur. Kerana dua waktu ni dikira satu, zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak. Kita tak boleh jamak antara asar dan maghrib, kita tak boleh jamak antara isyak dan subuh, kita tidak boleh jamak antara subuh dengan zuhur. Jadi hanya zuhur dan asar, maghrib dan isyak, itu yang kita boleh jamak. Dia berbeza. Dia tak semestinya kita jamak dan qasar. Mungkin jamak saja, mungkin qasar saja. Sebab itu kita boleh buat 2-2, 2-4, 4-2, 4-2-4. Jadi maknanya kalau zuhur asar ni kita boleh buat jamak dengan qasar atau jamak saja atau qasar saja, tak ada masalah. Untuk rakan-rakan kita ada sebarang persoalan berkaitan tajuk kita pada pagi ini, iaitu solat jamak, boleh hubungi kami 0362051500. Rakan setugas Syafiq Zulkifli membantu anda, dan juga menerusi Facebook di www.facebook.com/ikim.fm di bawah tajuk Tahsinul Ibadah kita pada pagi ini. Mungkin untuk rakan-rakan kita Ustaz yang tak faham bila kita sebut jamak kasar, boleh jamak saja atau kasar saja? Jamak maknanya menghimpunkan saja tanpa kita memendekkan solat. Bagaimana Ustaz? Mengenai dengan jamak dan kasar, kita katakanlah sekarang ni kita berhadapan dengan satu perjalanan, kita nak buat zuhur dan asar. Kita mempunyai pilihan, nak buat zuhur pada waktu zuhur, asar pada waktu asar, boleh. Kalau terutama macam saya kata tadi, suasana jemaah di masjid, kita sampai elok azan zuhur, sembahyang dengan jemaah. Sampai pula satu tempat azan asar, sembahyang dengan jemaah. Tapi kalau kita nak buat jamak, kita boleh buat jamak, iaitu kita buat zuhur 2, asar 2, jamak dan qasar. Ataupun kita buat zuhur dengan imam, kemudian asar kita buat bersendirian, qasar 2, 4-2, 2-4 zuhur, qasar 2, boleh. Ataupun kita buat 4 dengan imam, dan kita buat, contohnya kita nak buat jamak takhir, kita buat zuhur dulu 2, kemudian asar dengan imam 4, pun boleh, tak ada masalah. Itu dia. Dan untuk rakan-rakan sekali lagi 0362051500, kita akan kembali selepas rehat seketika, terus bersama IKIM FM. Assalamualaikum, saya Noh. Saya ada seorang adik kembar lelaki bernama Daniel. Kami memang rapat sejak kecil lagi. Setiap kali ayah belikan mainan, gula-gula, aiskrim, baju dan apa sekala barang, mesti nak kena beli 2. Bak kata orang, beli 1 nanti berebut pula. Hehehe. Bila dah dewasa, ayah kami dah nak bersara. Dia berikan kami kepercayaan untuk menjalankan syarikat ni. Seperti biasa, ayah memang adil. Dia berikan 2 bilik, 2 kerusi dan 2 meja yang sama saiz untuk kami. Semuanya 2-2. Kecuali bila nak mengiklankan produk kami. Sebab itulah kami pilih IKIM FM. Sebab jika kami beli 1 pakej iklan, kami akan dapat 2. Terima kasih IKIM FM kerana memahami kami. Sempena ulang tahun IKIM FM yang ke-12, kini kami menyediakan pakej iklan terbaik. Beli 1 percuma 1, bermula 22 April 2013. Keterangan lanjut hubungi 03 6204 6263. Kembali bersama di IKIM FM, pilihan utama anda, dan masih lagi bersama dalam rancangan Tahsinul Ibadah bersama Al-Fadhil Ustaz Fazli Al-Yamani, berbicara tentang tajuk solat jamak. Dan sebelum kita bersama dengan pemanggil kita yang pertama, Ustaz, ada soalan daripada Facebook. Johanna Sobri bertanya, maafkan saya, Ahmad Supian Jaafar bertanya, Assalamualaikum Ustaz, benarkah Nabi pernah jamak solat dalam keadaan aman dan tenteram, tidak musafir ataupun sakit ataupun hujan? Contohnya Ustaz, kalau kenduri kahwin kata orang, tuan rumah tu, bagaimana agaknya pandangan Ustaz? Baginda pernah melakukan jamak pada satu hari di mana zuhur dan asar dijamak dan maghrib serta isyak dijamak tanpa ada apa. Ada setengah kata hadis hari itu kebetulan hujan yang lebat. Tapi ada juga hadis mengatakan bahawa tidak ada apa-apa, hujan tidak, apa pun tidak. Maka di sini ulama mengatakan bahawa boleh kita melakukan jamak selagi tidak menjadi satu daidanah, iaitu bukan satu adat yang kita sering kali jamak, tidak boleh. Tapi kita katakanlah ada hal-hal tertentu, contohnya kenduri kahwin, kita dah jemput kenalan, kita dah jemput ramai orang datang. Orang datang bukan nak tengok pengantin, orang datang nak meraih tuan bapa dia tu. Jadi kalau bapa ni
tiba-tiba tak ada, datang waktu petang tak ada, jadi akan agak tekilan. Kawan-kawan nak datang nak meraih bapa, kadang-kadang pengantin dia tak ambil hal pun. Jadi untuk itu si bapa ini boleh buat jamak. Tapi jangan dia kasar, dia jamak. Buatkan zuhur, asar, jamak takdim, maka lakukanlah solat dia supaya dia dapat menjalankan peranan sebagai penyambut tetamu pada hari itu, boleh. Ataupun masalah lain seperti kita kadang-kala sedang menjaga ibu kita, ibu sedang penat atau bapa sedang tenat, dan kita tak boleh nak tinggalkan mereka ni. Dia di saat-saat akhir, kita buat di situ jamak kita untuk kita jaga mereka, boleh, tak ada masalah. Baik, itu dia penjelasan, dan kita terima panggil kita yang pertama. Saya nak bertanya pasal ni. Saya nak tanya pasal kalau kita sembahyang jamak, kan seperti biasa kalau kita sembahyang tamam tu kita ada ba'diyah qabliyah. Jadi kalau kita sembahyang jamak tu, macam mana cara kita nak sembahyang ba'diyah dengan qabliyah tu? Baik. Sebenarnya kalau kita lihat, subhanallah, kita dalam kita jamak solat, solat sunat qabliyah ba'diyah ini masih ada, dituntut sunat. Jangan ada orang berfahaman kalau 4 dah dikurangkan kepada 2, maka kalau 2 dikurangkan langsung kepada 0, maka tak ada buat sunat. Tak, sebenarnya solat sunat seperti pernah saya sebut, bahawa kita ada 10 rakaat sunat yang dituntut muakkad. Jangan kita tinggal dalam keadaan apapun, melainkanlah kalau keadaan terpaksa. Contohnya 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak, 2 rakaat sebelum dan selepas zuhur, dan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi solat ni kita nak buat jamak macam mana? Contohnya saya nak umpamakan kita nak jamak zuhur dengan asar. Kita buat 2 rakaat sebelum zuhur. Kemudian kita solat fardu zuhur 2 rakaat. Kemudian kita solat fardu asar 2 rakaat. Kemudian kita buat ba'diyah zuhur, dan selepas itu buat sunat asar. Kalau maghrib pula kita nak buat jamak macam mana? Kita buat qabliyah maghrib 2 rakaat, fardu maghrib 3, kemudian langsung dengan fardu isyak 2, kemudian ba'diyah maghrib, qabliyah isyak dan ba'diyah isyak, dan witir. Maknanya solat sunat masih boleh menjadi ruang untuk kita isi dalam perjalanan kita. Kadang kita kadang-kadang ada masa banyak, buat je lah solat. Baiklah, itu dia. Dan dengan panggil seterusnya, saya nak tanya sikit berkenaan dengan solat jamak. Setahu saya, kalau kita buat solat jamak, kita tak boleh berimam dengan orang yang buat solat tamam. Jadi sekarang ni, kalau macam tadi Ustaz cakap, kita boleh berjemaah, lepas tu kita buat jamak. Macam mana tu? Boleh terangkan tak? Sebenarnya yang tak boleh kita ikut imam dalam solat tamam ialah kita tak boleh qasar. Itu kita kena faham. Kita tak boleh qasar di belakang imam yang buat tamam. Imam buat 4, kita nak buat 2 saja, tak boleh. Imam buat 4, walaupun dah 2 berlalu, tinggal 2, kita nak menumpang 2 pun tak boleh. Kalaupun imam dah tinggal hanya tahiyat akhir, kita datang nak menumpang imam, Allahu Akbar, duduk, imam bagi salam, kita kena bangun dan buat 4. Jadi maknanya imam tamam kita tak boleh buat qasar. Adapun jamak boleh, tak ada masalah. Imam buat 4, katakanlah zuhur, kita buat 4. Lepas tu selesai imam, kita buat asar pula dengan qasar jamak. Ataupun kita tak nak qasar pun boleh, buat 4. Yang penting kita boleh jamak. Contohnya hari Jumaat, kita dalam perjalanan kita singgah satu masjid, kita solat Jumaat dengan imam. Bahkan kalau satu orang niat zuhur pun sah, tapi afdal kita niatkan Jumaat, solat ikut imam. Habis saja salam, di dalam solat kena ada niat jamak. Lepas saja salam, terus kita bangun buat asar 2. Boleh, tak ada masalah. Jadi mafhum yang kita kata tak boleh ikut imam tamam ini hanya khas kepada solat qasar. Adapun jamak boleh. Kita ikut imam, zuhur dengan imam, qasar kita, kemudian asar kita bersendirian. Boleh, tak ada masalah. Baik, seterusnya Puan Ya. Saya nak tanya. Macam macam perjalanan jauh lah. Macam kita nak sembahyang jamak maghrib dengan isyak. Tapi sampai pada masa tempat nak musalah tu, seorang makmum dia suruh beriman dengan dia maghrib tu.
adakah kita boleh buat isyak tu jamak atau kena buat dua-dua sekali semula, dan apakah niat masa kita semayang beriman tu, adakah kita kena sebut jamak juga ke macam mana? Yes. Mengenai dengan itu jawapan yang sama tadi, iaitu katakanlah kita sampai satu masjid ataupun satu tempat, maka kita akan solat dengan imam. Imam akan buat maghrib. Dah tentulah kita kata maghrib ni tak ada kasar. Kita ikut imam. Imam sembahyang maghrib 3, kita pun 3. Tetapi dalam sepanjang solat kita, hadirkan niat yang kita nak buat jamak takdim. Sama ada kita menghadirkan niat dalam takbir ataupun dalam mana-mana pergerakan kita, sehingga paling akhir dalam salam yang kedua, yang terlintas hati kita nak jamak. Habis selesai 3, kita bangun ke sebelah, maka kita buatlah 2 rakaat isyak. Kalau kita nak kasar, kalau tidak buat 4 pun boleh, tak ada masalah. Yang penting kita punya gambaran jamak di sini sudah menepati, iaitu maghrib dengan imam dan kemudian buat isyak kasar dan jamak, boleh, tak ada masalah. Baik, seterusnya. Saya nak tanya ni, masalah saya jamak mengarik dengan isyak. Mengarik dengan isyak, saya buat isyak dulu. Lepas saya buat isyak, saya jamakkan mengarik 3 rakaat. Betul tak betul, Ustaz? Itu saja soalan saya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kalau jamak takdim, maka kita apa yang perlu syarat dalam jamak takdim ialah mesti dilakukan secara tertib. Maknanya mesti buat maghrib dulu. Lepas tu baru buat isyak. Kalaulah satu orang dia buat isyak kemudian dia buat maghrib, dia kena ulang semula isyak dia. Isyak yang pertama tu dikira sebagai solat sunat. Kerana solat kita ni kalau kita niat tak betul, macam contohnya satu orang solat dia sangka Zuhur dah masuk, dia pun solat Zuhur. Tiba-tiba waktu belum masuk, solat itu automatik dikira sunat. Jadi Zuhur dia tak buat lagi, kena buat lain. Macam ini juga kalau jemaah ni dia telah katakanlah dia nak buat, dia terlewat dalam wuduk, maka jemaah rombongan dia telah selesai maghrib. Mereka buat isyak, dia pun masuk terus buat isyak, sedangkan maghrib dia belum. Maka apa jadi isyak tu jadi sunat. Lepas tu dia buat maghrib. Itu betul, dia kena ulang semula isyak dia, barulah solat jamak dia sah. Kerana dalam jamak takdim, tertib adalah sesuatu yang wajib. Dalam jamak takhir, tertib tu sunat. Kalau kita nak buat jamak takhir, kita waktu ada, waktu isyak, maghrib dulu, buat maghrib, buat isyak. Dalam jamak takhir, katakan Zuhur Asar, buat Zuhur dulu kemudian baru Asar. Itu sunat secara tertib dalam jamak takhir dan wajib secara tertib dalam jamak takdim. Maknanya urutan masih berterusan walaupun jamak takhir. Ya, walaupun jamak takhir saya. Baik, dan seterusnya. Baik, saya ada 2 soalan. Yang pertama, Ustaz, apakah yang perlu saya lakukan sebagai imam jika saya imam, saya bersin kemudian terkeluar kahak yang melekat di baju atau jubah saya. Jadi apa saya perlu lakukan sebagai seorang imam? Bila sepatutnya kita melapaskan takbir dalam pergerakan kita tu? Sebab saya perhatikan kadang-kadang ada imam yang lepas Allahu Akbar secara panjang itu, makmumnya telah bergerak terlebih dahulu daripada imam. Jadi bagaimanakah kaedah yang betul? Terima kasih, itu saja. Tapi mengenai dengan kahak, kita imam bila sampai satu tahap kita ingus ke kahak ke, kalau keluar ke mulut dia panggil kahak, kalau ke hidung kita panggil ingus. Jadi kalau dah keluar ke pangkal luar, kita tak boleh lagi biarkan dalam mulut, mengganggu bacaan kita, penuh mulut kita macam mana kita nak baca. Dan kita tak boleh telan. Kalau kita telan batal solat kita. Kalau kita puasa, batal puasa kita. Jadi macam mana kita nak buat? Kalau kita ada tisu ataupun kita ada kain reda, ataupun paling-paling kurang kita lipatkan lengan baju kita, ataupun gunalah sesuatu, ataupun kalau kita tepi tingkap, kita ludah tepi tingkap, ataupun kita buang dekat baju kita, nanti kita basuhkan dia. Maknanya jangan simpan dan jangan telan. Kahak ni dia tak masuk dalam kumpulan najis, dia tak najis, tapi haram kita telan kerana dia termasuk dalam kumpulan benda-benda yang dipandang jijik.
Haram satu orang makan, dia bukan semesti benda tu najis. Benda jijik pun haram makan. Contohnya, satu orang cuba nak rasa tengok air mani, apa rasa dia. Walaupun benda tu tidaklah haram, tetapi hukum dia adalah tidaklah najis, tapi hukum dia adalah haram. Jadi itu maknanya kahak kita jangan simpan, kita buang. Sebab itu solat ni kita kena ada dalam poket kita, tisu ke, sapu tangan ke, ataupun kain ridak ke, supaya mudah untuk kita atasi. Kalau kita dah tahu kita ni memang orang yang memang sentiasa banyak sangat kahak, jadi jangan kita biarkan benda tu dalam mulut kita, dan jauh sekali jangan kita telan, buang, nanti kita basuh balik. Kemudian masalah dengan takbir. Takbir ni dia sebenarnya kalau imam, dia kena takbir ikut rentak. Ada kala panjangkan dia, ada kala pendekkan dia. Contohnya takbir untuk turun sujud, Allah agak panjang supaya makmum mudah tahu. Takbir untuk duduk antara dua sujud atau untuk duduk tasyahud, Allahu Akbar, pendekkan dia supaya orang yang mungkin dalam jemaah ni ada setengah yang buta atau dalam gelap, dia dapat baca imam sedang berada di rakaat mana. Sebab itu takbir intiqalat ini adalah sesuatu yang sunat. Tapi kalau berlaku ada kala imam orang yang sudah uzur, katakan orang tua, pergerakan dia lambat, dia dah Allahu Akbar tapi belum sampai lagi di bawah. Dia Allahu Akbar belum berdiri lurus lagi. Adapun makmum ni seorang yang cergas, muda, dia lebih laju sikit, maka hukum dia tidak batal. Tetapi perbuatan tu makruh. Sepatutnya makmum kena meraihkan imam. Pastikan kalau kita nampak, kita tunggu imam biar dia lurus betul semua, baru kita lakukan. Itu yang terbaik. Terima kasih Ustaz. Dan terima panggil sebenarnya Puan Mas, bukan saya Ustaz. Zaimah, Puan Zaimah. Anak saya macam ni. Kalau kita nak jamak takhir maghrib bersama dengan isyak kan? Ya. Macam mana tu kalau kita akhirkan isyak tu dan maghrib pun akhir juga, macam mana tu? Mengenai dengan jamak takhir maghrib dan isyak, kita dalam perjalanan ini mungkin kadang-kala setengah kita ni bila dalam perjalanan, masa maghrib tu mata cerah, tak ngantuk, kita nak ambil faedah supaya memandu lebih selesa. Isyak tu dah mula nak ngantuk, kita berhenti untuk solat. Mungkin itu cara kita, bagus. Kerana kita memandu ni jangan ikut perasaan, kadang-kadang kita nak kejar tapi kita tak tengok kemampuan kita. Itu yang terbabas, yang terlanggar, yang jatuh parit dan sebagainya. Waktu cergas, okey, kita memandu, tak apa. Maghrib kita mandu sampai buat jamak takhir. Jadi bila kita sampai satu tempat, kita nak buat jamak takhir, maghrib dah habis pun waktu dia. Yang penting masa maghrib tadi ada lintasan hati yang kita nak takhirkan jamak, nak akhirkan maghrib ke waktu isyak. Jadi bila kita dah sampai, katakanlah waktu tu dah berlalu isyak, mungkin dah pukul 10, dah pukul 11, 12. Jadi kita sampai, kita nak solat, maka mulakan solat maghrib 3 rakaat. Kemudian ikuti dengan isyak 2 rakaat kalau kasar. Maka buat secara tertib, itu adalah suatu yang disunatkan. Bahkan berturut-turut, buat maghrib terus buat isyak, maka itu adalah afdal. Mungkin kita boleh buat maghrib dulu, berhenti sekejap makan, kemudian sambung dengan isyak pun boleh. Tapi secara tertib dan berturut-turut, suatu yang disunatkan dalam jamak takhir. Baik, dan seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, boleh tak kita jamak solat di rumah sebelum kita nak keluar? Sebab katakan kita naik bas di tempat kampung kita, jadi bila bas tu takkan berhentilah dalam perjalanan kiranya. Jadi boleh tak kita jamak, contohnya Zuhur dengan Asar, kita nak naik bas tu kata dalam pukul 2.30 dan bas tu tak akan berhenti. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Kita perlu ingat dan kita perlu faham bahawa qasar dan jamak ini yang kita pilih ialah untuk safar. Dan safar ni tidak akan menepati makna safar sehingga kita dah keluar daripada kawasan kita. Makna melepasi bangunan yang akhir. Kalau kita duduk di satu kampung yang rumahnya 100 biji rumah, keluar selepas rumah yang ke-100. Kalau kita duduk di satu kawasan taman yang bersambungan macam di Kuala Lumpur ni, keluar ujung Kuala Lumpur Seri Gombak.
maka ujung sana, maka barulah kita boleh qasar dan jamak. Kita tak boleh macam satu orang duduk di Kampung Baru, saya di Kampung Baru, keluar sampai ke Datuk Keramat, tak boleh. Keluar sampai ke KL Central, tak boleh. Masih saya berada dalam satu kawasan. Saya keluar, kalau sekarang ni Kuala Lumpur dah bersambung sampai dengan Shah Alam, dah bersambung dengan USJ, dengan Subang, dah bersambung dengan Ceras, dengan Kepung. Ini semua dikira satu kawasan. Saya perlu keluar luar daripada kawasan, dipanggil Mujawazatul Imran, keluar daripada semua. Kalau kawasan kampung rumah yang kecil, satu kampung yang kecil 10 biji rumah, okeylah 10 biji rumah dah cukup. Tapi kita dah kampung, bukan kampung kecil, kampung bandar, bahkan bandar raya, kota raya. Jadi kita kena keluar rumah yang akhir sekali. Itu dia punya kedudukan dia. Itu dia. Dan kita dengar juga soalan daripada Facebook, Ustaz. Yang ni tak bertanya tentang solat jamak, tapi bertanya kurang faham mengenai solat menghormati waktu. Adakah saya perlu menunaikan solat menghormati waktu dalam kereta apabila tiba waktu solat? Contohnya kalau jam. Tapi syarat-syarat dia bagaimana, Ustaz? Solat menghormati waktu ini, dia adalah satu solat yang secara automatik dipanggil hormat waktu. Kita tak sebut pun. Kita solat macam biasa saja. Aku solat usalli fardhu zuhri 4 rakaatin lillahi. Saja aku solat fardu zuhur. Biasa. Tetapi kategori dia hormat waktu. Sebab apa? Sebab kita tak dapat menyempurnakan. Contohnya, wuduk tak dapat ambil. Ataupun kita tak dapat qiyam. Kita tak dapat rokok, sujud dengan sempurna. Kita tak dapat nak buat apa yang dituntut sebagai satu rukun dan syarat dalam solat yang sempurna. Maka automatik, macam saya pernah bawa cerita dulu, satu orang dikejar oleh binatang, dia dalam hutan, harimau, singa kejar dia, maka dia tak ada tempat nak lepaskan diri dia, melainkan dia panjat atas pokok. Sekali dia nak turun, harimau masih tunggu kat bawah lagi berkeliaran. Sampailah waktu malam baru harimau tu balik. Jadi dia atas solat, dia atas pokok tadi macam mana? Zuhur masuk, asar masuk, maghrib, dia kena buat. Jadi dia berpaut kepada batang kayu, dia sedang berada di sana. Dia tak boleh nak rokok, sujud, nanti jatuh jadi makanan harimau pula. Jadi dia buat apa yang terdaya. Solat itu dianggap sebagai solat hormat waktu. Baik, itu dia penjelasan. Dan seterusnya pemanggil kita. Pertama, Ustaz, Assalamualaikum, Ustaz. Saya nak tanya, Ustaz kata kalau kita ada penyakit, penyakit Ustaz sebut tadi tu, kalau untuk ambil wuduk, kita mestilah ambil selepas masuk waktu. Saya nak tanya, boleh tak kalau kita ambil macam 10 minit awal untuk kita bersiap-siap sementara tunggu waktu salat? Yang pertama. Yang kedua, ketika sujud, boleh tak tangan kita berlapik dengan telekung ataupun hanya dahi saja yang tidak boleh berlapik dengan apa-apa kain yang telekung tu? Yang ketiga, boleh tak kalau kita, contoh kita dah solat fardu subuh, kemudian kita pergi buat kerja-kerja lain, ni yang ada penyakit tadi lah, buat kerja-kerja lain, kemudian sehingga masuk solat duha, dia pun teruskan solat sunat duha tanpa mengambil wuduk semula. Maksudnya fardu satu subuh dan terus sambung untuk solat sunat duha. Dan yang keempat, saya nak tanya tentang hukum menjual beli barang yang kita tidak tahu, kita tidak dituntut oleh tuan dia. Adakah duit tu boleh kita gunakan ataupun kita sedekahkan dan kita ambil untung sedikit daripada usaha kita menjual barang yang kita tidak dituntut oleh tuan itu? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum. Mengenai dengan solat sebelum waktu, wuduk sebelum waktu, minta maaf. Di sini kita kata kalau ada seorang yang berpenyakit yang dipanggil daimul hadas, penyakit yang berterusan hadas. Sebagai contoh, penyakit kencing yang tidak tus. Memang orang tua dah uzur, kejap-kejap air kencing keluar, kejap-kejap air kencing keluar. Ataupun seorang yang ada penyakit angin, kejap 5 minit kentut aja. Saya pernah jumpa, walaupun saya buat contoh tu, satu orang kata, Ustaz, memang saya ada penyakit ni. Saya pernah juga beritahu di sini. Jadi bila dia kata dia cek doktor, semua doktor kata tak ada apa, cuma suspek keturunan. Memang bila dia balik tanya mak dia kata, bapak engkau keturunan kentut. Jadi memang selalu ataupun perempuan yang datang darah istihadhah. Ini 3 ini. Maka apa yang perlu ialah wuduk tidak sah sekiranya diambil sebelum waktu. Jadi katakanlah lagi 10 minit kita nak masuk waktu, ambil wuduk tak sah.
Dia kena pastikan waktu dah masuk dan mestilah berturut-turut. Tapi kalaulah satu orang yang bukan berpenyakit macam ini, dia penyakit dia sekali-sekali datang, maka tak ada masalah. Dia boleh ambil uzuk lebih awal, tak ada hal. Itu masalah dia. Jadi kita kena kenal pasti penyakit. Ada orang penyakit dia bukan masalah silsil baul, kencing yang tak tus, tapi lambat. Kadang-kadang dia buang air, dia perlu kepada masa. Katakanlah dia perlu pada 15 minit, setengah jam baru akan berhenti. Dia kena buat sesuatu yang dipanggil istibrak, berdehem, bergerak, berjalan, melangkah, buat sesuatu. Maka itu tak ada masalah, boleh sebelum masuk waktu 1 jam ataupun 45 minit sebelum masuk waktu, dia dah buat sesuatu yang telah bersih. Kemudian ambil uzuk, tak ada masalah. Dia tak perlu nak kita kata kepada 2 syarat tadi. Yang kedua, mengenai dengan perempuan, kalau solat, maka tangan berlapik dengan kain telekung, tak ada masalah. Bahkan sunat biar tangan tertutup, jangan sampai kelihatan. Itu sunat. Bagi orang lelaki, nampakkan tangan. Contohnya dalam ihram ini berlaku bagi orang lelaki, nampakkan tangan bila takbir. Orang perempuan biar tertutup dengan kain telekung, itu lebih baik. Tapi dalam sujud, pastikan janganlah berlapik dahi kita. Tangan tidak ada masalah, dahi jangan berlapik, itu tak boleh. Soalan yang ketiga, solat wudu, solat subuh dan duha. Kalau kita bukan berpenyakit macam penyakit yang tadi, kalaulah penyakit yang memang kita kata silsil baul ataupun darah istihadah, maka wuduk dia akan habis dengan habis subuh. Habislah. Untuk duha dia kena ambil wuduk lain. Walaupun solat tu solat sunat, dia kena ambil wuduk lain untuk solat-solat sunat dia. Kemudian yang ketiga, mengenai dengan barang. Ada orang letak kepada kita ataupun kita jumpa barang, maka tak ada tuan dia, tak tahu siapa punya. Kita pindah rumah baru, kita tak tahu nak kontak dia, tak ada siapa pun yang kita dapat hubungi. Barang ada. Barang ni kita boleh jual. Bila kita jual, maka macam mana harga duit barang tadi? Kita nak buat apa? Kita tengok. Kalau kita mempunyai keperluan pada duit, kita boleh pakai. Tapi dengan syarat, kalau kita berkeperluan. Kalau barang yang kita jumpa, barang hilang, dia kena tunggu sampai setahun. Kalau barang ni kita kata kita jumpa, tunggu setahun. Kalau tak ada, kita jual, duit kita boleh pakai. Ataupun kita sedekah. Atau bagi pada siapa, dengan niat mana, kalau datang tuan dia, datang tuntut. Kata lepas tahun dia datang tanya, ada tak tengok barang saya tinggal kat sini dulu? Maka kita kata, saya dah jual dah. Maka di sini kita bertanggungjawab untuk membayar balik harga barang yang tadi ni. Kita kena bayar balik. Kita tak boleh kata awak pergilah cari kat mana saya jual pun saya tak tahu. Awak pergi cari balik lah, saya dah habis dah selesai. Tak, kita kena bayar harga barang yang kita telah jual tadi. Gitu ya. Ya saya. Seterusnya. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, kalau kita keluar rumah, let's say pergi shopping ke, pergi beli barang rumah ke, lepas tu kita ada anak kecil tu muntah pada baju kita. So bila dah balik rumah tu dah masuk waktu asar, boleh tu kita buat solat jamaah untuk waktu zuhur tadi? Kita kalau sekadar nak pergi pasar, nak beli sayur, beli barang, kita beli, ini tak boleh jamak. Kita tak boleh jamak solat dalam keadaan biasa. Hanya sekadar perjalanan dekat kita pergi. Kenapa tak solat tadi? Masalahnya najis, muntah. Kita tengok muntah. Muntah ni dia ada dua. Kalau baru dia makan, katakanlah kita ada baby, anak kecil yang sedang mendapat susu. Kadang-kala anak kecil ni dia minum susu sampai sepuasnya. Sampai tahap mana dia tak boleh masuk dah. Dia minum juga, akhirnya muntah. Jadi muntah yang keluar selepas minum itu tak najis. Itu masuk jijik je, tak najis. Kita boleh solat dengan pakaian begitu. Ataupun dia dah lama minum, sejam dia dah tidur, bila bangun dia menangis, dia muntah, maka itu dah masuk dalam perut lah. Maka itu dikira najis. Kita basuh. Jadi kalau katakan tak ada air nak basuh, kita kena solat dalam apa keadaan, tukar pakaian lain, kita kena solat. Jangan kita kata nanti kita balik, kita buat jamak je lah. Tak boleh. Kalau kita balik, maka kita dah dikira berdosa, meninggalkan solat pada waktunya, dan dosa tu tak akan selesai dengan kita qada sahaja, tetapi dengan taubat dan istighfar juga. Itu dia. Dan
Seterusnya Kak Lina. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tumpang tanya, misal kata kalau kita dah solat witir, lepas rawatib isyak, solat witir 1 rakaat, lepas tu kalau kita terbangun pukul 3 pagi nak solat tahajud, lepas tu kita witir lagi 2 rakaat, ada yang kata tak boleh sebab kita nak sambung-sambung witir tu lepas tu malam, lepas tu bangun lagi 2/3 malam solat witir lagi sekali. Boleh ke tak boleh Ustaz? Saya dengar tak boleh. Itu saja Ustaz. Tak, mengenai dengan witir, kita kena faham witir ni dia adalah ganjil. Sekurang-kurangnya 1 rakaat, sepanjang-panjangnya 11 rakaat. Kalaulah kita dah buat, katakanlah kita buat selepas solat sunat rawatib lepas isyak, kita buat 2 dan 1. Mana baru 3. Jadi bila kita bangun nanti kita buat solat tahajud dan sebagainya, kalau kita nak buat lagi, kita boleh buat 2, cukupkan dia sampai 11. Mana kalau kita nak buat 2 saja lagi pun boleh, maka solat witir kita jadi 5. Buat 2 lagi, maka dia akan jadi 7. Dan sepanjangnya ialah 11. Cuma kita jangan ulangkan yang 1. Itu yang ganjil tu. Kerana sebab itu kita niat witir, kita buat 3. 2 tu kita niat sebagai muqaddimatul witri, muqaddimah dia. Kemudian buat witir 1 rakaat. Jadi kita boleh buat sampai 11 ataupun sekurang-kurangnya 1, dan seafdal biasa ialah 2 dan 1. Muqaddimah 2 dan 1 witir. Itulah boleh, tak ada masalah. Siap. Kembali kita pada manggil kita. Kak Lina ada konten. Saya nak tanya, macam sisa solat jamak, adakah kita boleh niat dengan rumi dan tak pandai nak niat jawi, boleh ke dengan keadaan rumi saja? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Dia niat rumi ke jawi ke, apapun benda dalam hati, kita takbirkan dia. Sebutan di mulut ni sunat. Kalau kita tak boleh nak sebut secara bahasa Arab, kita sebut bahasa Melayu pun boleh. Kerana dia adalah lintasan hati. Sebutan di mulut membantu dalam menghadirkan di hati. Jadi kalau kita sebut, sahaja aku solat fardu zuhur jamak takdim 2 rakaat makmum, boleh, tak ada masalah. Atau sahaja aku solat fardu asar qasar dan jamak takdim, boleh, tak ada masalah. Yang pastinya dia adalah suatu sebutan yang mana sebutan ni membantu hati untuk dia niat ni benda di hati, bukan di lafaz tadi. Tapi tujuan lafaz ni untuk kita membentuk hati kita, kerana dekat dengan lafaz kita. Apa yang kita cakap, benda tu akan masuk di hati kita. Maka dalam hati kita terbentuklah apa yang kita hadirkan, iaitu sahaja aku solat fardu zuhur 2 rakaat jamak takdim. Kan Allah, itu dia punya kedudukan dia. Baik, insyaAllah kita nak berhenti rehat seketika, dan yang mana terus bersama kita akan ambil pemanggil lagi selepas ini. Terus bersama di IKIM FM. Have you been too strict or too lenient to your kids? Is there any basic rule for the little ones to live by in your house? Do you remember the last time you had a conflict with your loved ones? Wonder why did your spouse, your children, and your family make you feel that way? You are not alone. Find out why. Join me, Zaid Muhammad, every Sunday at 5:40 p.m. only on IKIM FM. IKIM FM, pilihan utama anda. IKIM FM, pilihan utama anda. Terima kasih kepada anda terus bersama di waktu ini dalam Tahsinul Ibadah bersama Al-Fadhil Ustaz Fazli, bicara tentang solat jamak, dan kita terima panggil kita yang seterusnya, Ustaz. Saya ingin bertanyakan mengenai solat jamak maghrib dan isyak. Sekiranya saya berada dalam keadaan saya di Johor Bahru pada ketika itu, dan saya duduk di Muar, dan saya bas yang terpaksa saya ambil itu awal waktu maghrib, dan saya yakin jika saya buat solat jamak takdim dulu akan tertinggal bas tersebut. Dan bolehkah jika saya dah sampai di Muar, saya melakukan solat jamak takhir isyak dan maghrib? Kalau kita perjalanan daripada Johor ke Muar mencukupi jumlah yang dikatakan sebagai kita musafir. Cuma masalah dia, kalau kita solat di awal waktu, iaitu jamak takdim, kita akan ketinggalan bas.
Kalau kita nak buat jamak takhir, alamatnya kita dah sampai tempat tuju kita. Maknanya bas tak akan berhenti. Dia akan berhenti katakanlah maghrib, isyak nu pukul 3 pagi. 3 pagi kita dah dekat Muar, dan Muar tu dah jadi tempat kita. Jadi macam mana nak buat? Nak ketinggalan bas ataupun nak sampai kita dah sampai tempat kita? Kita kata di sini kita buat jamak takhir. Tetapi dia bukan jadi jamak lagi dah. Kerana bila kita sampai ke Muar, maka maghrib kita tu dikira sebagai qada dan isyak tu dikira dalam waktu isyak. Jadi kita kena buat maghrib 3 rakaat qadaan dan isyak buat 4 rakaat adaan. Cuma di sini apa beza dia? Beza dia isyak maghrib bukanlah ada. Dia sebagai qada, cuma kita tidak berdosa. Tak berdosa dalam kita tak solat maghrib kerana kita niatkan nak jamak takhir, tetapi kita sudah sampai ke tempat tuju pada waktu yang kedua. Maka maghrib dia jadi qada dan isyak pada waktu dia. Dia bukanlah jamak dan qasar. Maghrib kita buat qadaan dan isyak kita buat waktu dia 4 rakaat sebagai tunai adaan seperti biasa. Jadi itu, dan kita tak berdosa di sini. Boleh, tak ada masalah. Dan dengan seterusnya Puan Fatimah. Saya nak bertanya apa ni berkenaan dengan solat sunat. Kita masih banyak tinggal solat-solat wajib masa dulu. Jadi macam mana cara kita nak buat sembahyang qada tu? Sebab dengan ada ustaz kata selagi kita tak habis solat qada, kita tak boleh buat sembahyang sunat. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini memang satu persoalan yang berterusan kita dengar, dan memang kita rasa ada orang yang tak pernah tahu benda ni ataupun dia tak dengar, tak jelas. Kita kata sebenarnya kita dah diwajibkan solat jauh lebih awal daripada usia mula kita baligh. Iaitu mungkin ada orang baligh 9, 10, 11, 12, 15. Jadi masa tu dah wajib kita solat. Tapi ada orang ialah usia sedar ni kemudian dah 50 tahun pencen baru sedar, dah masuk orang kata dah berumah tangga baru mula sedar. Itu pun alhamdulillah. Jadi mengingatkan solat 20 tahun dulu, 30 tahun dulu tak solat. Jadi kita jangan jadikan alasan kita ingat benda tu kita taubat ialah tak. Kita kena qada. Jangan kita nak sibuk-sibuk dengan solat sunat, kerana solat sunat ni benda yang kalau kita tak buat pun kita tak dibebankan dengan dosa. Tapi solat fardu ni benda yang kita tak buat, kita akan menjadi satu persoalan yang kita, kerana solat adalah soalan yang pertama. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Perkara yang pertama yang Allah akan tanya pada kita ialah solat. Jadi sebab itu jangan kita nak sibuk dengan sunat. Kalau kita ada qada, qada'lah solat kita. Itu yang terbaik sekali. Ya, okay, manggil kita yang terakhir untuk sesi kali ini insya-Allah. Kita di tempat-tempat awam kan kita susah nak buang air kecil duduk kan. Sebab tanah tandas yang selalu ada yang untuk buang air kecil berdiri kan. Jadi saya dengar Nabi Muhammad SAW melarang keras kita kecil berdiri kan. Jadi macam mana keadaan tu? Baik, itu saja. Sebenarnya hukum kita buang air sambil berdiri, hukum dia adalah suatu yang makruh, bukan haram. Kerana pernah berlaku baginda buang air sambil berdiri. Cuma nak beritahu benda tu mana diharuskan, dibenarkan. Tidaklah kita kata kalau satu orang dia buang air sambil berdiri maka hukum dia berdosa. Tak. Bukan berdosa. Macam kita makan minum, kadang-kala kita makan sambil berjalan. Apakah berdosa? Tak dosa. Cuma perbuatan tu dikategorikan harus. Maknanya tidak berdosa. Tapi kalau nak kira afdal, duduk makan, duduk minum, duduk buang air pun sebaiknya kita duduk dengan sempurna, buang air dengan baik. Itu adalah lebih baik adab kita. Maka bukanlah suatu dosa. Jadi kalau kita kerja di pejabat, kadang-kala mungkin kita tak selesa. Pakai seluar nak duduk susah. Jadi kalau duduk pula nanti orang datang pancut kena kepala kita. Jadi kita berdirilah.
tak ada masalah, hukum dia tidak berdosa, itu saja, tak ada masalah. Itu dia, mungkin di akhir pertemuan kita Ustaz nak beri kesimpulan pada tajuk kita, Ustaz, silakan. Saya terus mengajak para jemaah bahawa mengambil berat, menitik berat dalam perkara solat ini suatu yang penting, bahkan jadikan agenda utama. Walaupun kita dalam perjalanan, Allah cukup memudahkan kita berbagai-bagai sehingga kita boleh buat jamak, takdim dan takhir. Maka kita carilah ilmu untuk membolehkan kita memahami dengan maksud yang sebenarnya dalam kita melakukan ibadat. InsyaAllah seperti mana disebut ibadat ni sebagai maksud Allah jadikan kita dan menjadi satu bekalan yang kita akan bawa. InsyaAllah ianya akan memberi faedah kebaikan di dunia dan juga di akhirat kita, insyaAllah. InsyaAllah.